Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita sama-sama betulkan niat kita. Kita mendengar kuliah pada malam ini dengan mengikhlaskan nawaitu kita kerana mengharapkan redha Allah SWT. Mudah-mudahan majlis pada malam ini tidak bersifat istidraj. Maknanya dalam majlis ni ada yang tak kena, ada yang Tuhan tak suka. Terutamanya daripada pihak penceramah, maka dia tak ada tak mendapat keredaan, maka menjadilah majlis itu majlis istidraj yang Tuhan murka. InsyaAllah pada malam ini, mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini ada aura dia, ada roh dia. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan, mendapat iman, mendapat hidayah dan taufik, sehinggalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk pada malam ini ialah pentingnya ruh amal dan rasa bertuhan. Kita sekarang ini berada 1442 Hijrah. Bermakna kita berada di kurun yang ke-15. Berada di kurun yang ke-15, 1442. Bahkan kita berada di pertengahan kurun yang ke-15. Dunia ini sampai kurun yang ke-16 saja, di mana Imam Mahdi dikatakan perintah 40 tahun, Nabi Isa 40 tahun. Lepas Nabi Isa tu semua menuju ke arah kiamat. Jadi 80 tahun, 42 campur 80 dah berapa? Jadi kalau angka 1501 itu adalah kurun yang ke-16. Kurun yang ke-16. Begitulah ijtihad Imam Sayyuti dalam kitab Al-Halul Fatawa, usia dunia ini. Jadi 40 tahun Imam Mahdi merintah, 40 tahun Nabi Isa, 80 tahun. Dari segi hukum lahiriah kita ni mungkin dah tak ada lah. Jadi dalam keadaan dunia yang sebegini, pentingnya tajuk pada malam ini penting, iaitu roh amal dan rasa bertuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sebahagian besar umat Islam masih belum mengamalkan secara sungguh-sungguh syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang ramai bersyariat dan ramai mengamalkan ajaran Islam, yang ramai dah suka dengan Islam, beramal bersungguh-sungguh lillahi ta'ala, alhamdulillah. Tapi ramai lagi umat Islam yang masih lagi belum mengamalkan Islam, syariat secara menyeluruh. Jadi pada malam ini kita akan sentuh kita yang sudah bersungguh-sungguh, kita yang sudah komited dengan amalan-amalan Islam. Maka bagi setiap aktiviti kita ini, untuk dinilaikan aktiviti, amalan, perbuatan, untuk dinilaikan sebagai ibadah yang diterima, dia bukan semata-mata lahiriah. Macam pakai jubah, sunnah Nabi, pakai serban, sunnah Nabi, itu lahiriahnya. Dari segi fiqahnya dah menutup aurat, dah bagus dah. Tapi kalau dalam hati dia tidak ada roh amal. Macam mana tu roh amal? Dia pakai tu nak menunjuk dia tu orang alim, supaya orang hormat dia, supaya dalam orang sanjung dia. Orang tak tahu tu dalam hati dia, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia niat begitu, maka terbatallah pahala, tak ada pahala. Sebab syarat nak dapatkan pahala tu kena tempuh 5 syarat. Selain daripada niatlah yang pertamanya. Jadi niat dia pakai itu untuk menunjukkan dia tu
orang alim, supaya orang memuji dia. Tak dapat ada pahala. Ini yang dimaksudkan dengan roh amal. Roh amal itu penting supaya ia bernilai ibadah. Bila ia bernilai ibadah, ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diberi pahala. Jadi Islam ini dia ada lahir, dia ada batin, ada jasad, ada roh, ada rangka, ada nyawa, ada kulit, ada isi. Batin Islam, Islam batin mungkin kita jarang dengar, tapi itu bahasalah istilah-istilah yang nak digunakan oleh ulama. Batin Islam atau roh Islam, roh Islam atau nyawa Islam, ataupun disebut sebagai intipati Islam. Itulah yang dikatakan roh amal. Roh kita bekerja, bertindak, beramal, melaksanakan sesuatu, berjuang dalam ibadah, dakwah, umpamanya ekonomi, politik, pembangunan, pertanian, kesihatan dan lain-lain. Roh amal yang dalam, yang batin, dalam hati adalah tempat pandangan Allah. Itulah tempat pandangan Allah. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tuhan tak pandang rupa para yang lahiriah, dia pandang dalam. Walaupun tadi dia kata Islam ni ada kulit, ada isi, maka yang kita buat tadi sembahyang maghrib tadi, yang lahiriah tadi, yang lahiriah diambil kira, tu syariat lahiriah diambil kira. Tapi yang Allah menilai tu dalamnya macam mana? Masa sembahyang tadi dalam tu macam mana? Keseluruhannya. Itu yang disebut sebagai intipati amal, atau disebut sebagai nyawa, rohnya. Amalan lahiriah kita seperti kalau dalam sembahyang, rokok, sujud, berdiri, bacaan, solat, semuanya itu Allah tak pandang. Tiba-tiba tu keluar ayat Allah tak pandang. Tak pandang macam mana? Kalau rohnya sudah tak ada. Sebab itu Imam Ghazali, saya ulangi semula, dikira pahala diterima amal solat itu berdasarkan kepada khusyuk, kepada rohnya, kepada intipatinya, kepada nyawanya. Jadi kalau rokok, sujud, berdiri tapi umpamanya tak ada air mayang, apa nilainya? Umpamanya tak betul bacaannya, yang fardu, yang wajib tak dibaca, apa artinya? Lebih-lebih lagi syirik, lebih-lebih lagi riak. Tu yang disebut fawailul lil musallin allazina hum yura'un. Orang yang lalai, orang yang riak, orang yang nawaitunya, masa tak betul lagi. Dah berpuluh-puluh tahun solat, dah berkali-kali dah, ratusan kali dah, ribuan kali sembahyang, tapi masih lagi di tahap yang lama. Di tahap yang lama macam mana? Sembahyangnya tadi bukan betul-betul kerana Allah, bukan betul-betul bertunjangkan kepada iman, tunjangkan kepada adat. Nanti kalau aku tak pergi solat, apa orang kata? Jadi semua ni sepatutnya kita dah tinggal lama dah, sebab kita dah masuk era ni penghujung dah. Era di mana Imam Mahdi nak zahir dah, Nabi Isa nak datang dah, sebelumnya Dajjal nak datang dah. Jadi kita kena perbaiki apa dah? Tahap keikhlasan kita, roh amal tu. Roh dalam berbuat itu penting, sangat-sangat penting, penentu sama ada diterima atau tidak, penentu sama ada dapat pahala atau dosa. Jadi yang pertamanya roh solat. Jadi solat ini ada roh dia, ada nyawa dia, ada intipati dia. Contohnya sembahyang. Kalau kita bersembahyang atau bersolat, roh solat tadi, yang Tuhan duk tengok tadi, roh solat tadi, walaupun sembahyang sendiri, walaupun sembahyang berjemaah, tetap sama penilaian Allah duk pandang dalaman roh solat tadi. Antaranya khusyuk, kita faham apa yang kita baca. Kadang-kadang, terkadang kita ini usia dah lanjut, maaf cakap, ampun maaf, dah 40, dah 50, 60, tak mahu ambil tahu apa makna pun lantak di situ. Kita baca je. Khusyuk, faham makna, hati terasa hina dan kecil di hadapan Allah. Rupanya dalam sembahyang ni, kita ni bawa rasa-rasa. Rasa-rasa ni pun setengah orang tak faham.
Kita kena bawa rasa apa? Rasa hina. Itu Tuhan suka. Kemuliaan kita ini letaknya pada rasa kehambaan yang ada dalam diri kita tu. Kalau kita boleh rasa hina, rasa cemas, rasa bimbang, rasa takut masa sembahyang tu, itu Tuhan suka. Kemuliaan kita itulah dia kemuliaan. Sebenar-benar kemuliaan kita itu. Ya, rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang masa sembahyang tadi. Dan dalam masa yang sama merasakan kebesaran, kehebatan Allah. Yang tu baru betul boleh dikatakan solat. Kalau ada guru-guru yang agak kasar sikit ataupun direct dia terus dia bagi tahu apa? Kalau sembahyang letak macam tu namanya sembahyang bangkai. Kenapa sembahyang bangkai? Dia berani cakap macam tu sebab sembahyang dia boleh jadi dah roh sangat. Dia kata, Tok Guru kata sembahyang bangkai. Sembahyang bangkai, sembahyang yang tidak ada roh. Sembahyang tidak ada roh, mana macam tadi dah. Sembahyang tu tak khusyuk. Rasa takut pun tidak, rasa bimbang pun tidak, rasa cemas pun tidak, rasa mengharap pada Allah pun tidak. Sembahyang budaya sembahyang lah, baca-baca gitu-gitu aja. Tak ada ambil perhatian, tak ada rasa bimbang, cemas. Depan siapa kau berdiri tu? Dia tak ambil kisah. Allah. Jadi kalau ada rasa-rasa hamba, barulah Allah nak terima. Jadi Allah suka kita ni rasa begitu. Rasa cemas, rasa tak boleh hidup. Rasa tak boleh hidup, rasa tak tahan, rasa macam mana nak bagi tahu. Rasa tak boleh lah nak buat apa pun tanpa pertolongan bantuan dari Allah. Itu yang namanya Maha Zero tu. Maha Zero, tak ada rasa apa. Rupanya tuan-tuan, wali-wali Allah, nabi-nabi, rasul-rasul, sahabat-sahabat ni, rupanya iman mereka macam tu. Apa yang dalam hati mereka macam tu. Mereka ni rasa zero. Bila rasa zero ni rasa hamba, rasa lemah, rasa tak boleh buat apa. Itu kemuliaan mereka. Bukan mereka merasa mereka ada mukjizat, yang nabi-nabi, yang rasul ada mukjizat. Mereka hebat dengan mukjizat. Mereka tak begitu. Kita mungkin faham macam tu. Dia tak rasa begitu. Dia anggap diri dia lemah, sangat fakir, sangat mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling Allah suka pada kita. Sebab itulah yang paling mulia di kalangan rasul-rasul, semua makhluk-makhluk manusia ni, yang paling mulia sekali ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya kenapa? Sebab apa yang sebenar-benarnya orang nak tahu ni sebab apa? Sebab apa yang sebenarnya? Yang paling tepat kalau bagi jawapan itu sebab apa? Jadi macam-macam jawapan ada. Tapi jawapan yang paling tepat sekali ialah kerana perasaan Nabi tadi telah diulang berkali-kali sebelum ini pun, bahawa hati dia itu sangatlah hamba. Kita ini hamba. Kita ini hamba Allah. Memang semua orang tahu kita ini hamba Allah. Tapi merasai diri kita sebagai hamba. Rasa diri itu hamba. Maksud rasa diri hamba ni, kita ni lemah. Lemah yang tak bermaya, yang zero, tak ada benda. Daripada tak ada, dulu kita sebelum ni kita tak ada. Zero, bahkan tak ada kuasa, tak pernah ada kuasa. Udah hidup, tak ada kuasa, tak pernah ada kuasa pun. Bila mati, jawab soal munkar nakir, boleh jawab ke tak boleh jawab, masa tu kita bukan ada kuasa. Kita bukan ada kuasa boleh menjawab. Semuanya dengan izin daripada dulu sampai sekarang. Hari-hari, pagi, petang, siang, malam. Minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan. Membawa kepada mati sampai dalam kubur. Kita tak pernah ada kuasa. Yang ini kita tak boleh buat apa pun. Semuanya dengan izin. Maka dengan rahmat Allah masuk pula ke syurga. Udah masuk ke syurga, sama juga status kita ni. Tak ada kuasa dan tak pernah ada kuasa pun. Kena faham sampai macam tu. Sebab itu Nabi SAW, dialah manusia yang paling bertakwa, paling takut. Sebab dia sangat merasa dirinya hamba. Walaupun ada mukjizat yang diberi izin oleh Allah, boleh buat apa sahaja, yang perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, tapi dia tetap mengekalkan rasa hamba. Jadi kita ini tuan-tuan, satu ilmu yang paling penting, yang perlu kita tahu, kita faham, kita hayati, ialah apa? Kita kena rasa bila pun kita ini senantiasa lemah, senantiasa mengharap
Daripada detik ke detik turun nafas naik, kita sentiasalah mengharap kepada Allah. Ini yang paling Allah suka. Barang siapa yang dalam rasa hambanya senantiasa mengharap pada Allah, senantiasa takut pada Allah, dia yang paling mulia. Dia yang paling mulia. Sebab itu Nabi Muhammad SAW paling mulia. Sebab dia yang rasa dirinya paling hamba. Ana fakir ilallah. Aku mengharap kepada engkau ya Allah. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa, dosa pula banyak. Banyak pula yang tak mengharap pada Tuhan. Kira kita, aku, kuasa kita kira. Aku yang buat, aku yang berjasa. Barang siapa yang ada sifat keakuan ni lagi, bila dia mati dalam membawa syirik. Mati dalam keadaan syirik, tidak kafir. Kafir tidak, masih lagi Islam. Tapi bawa syirik, bawa dosa besar. Kerana semua dia rasa dia. Semua rasa dia. Padahal kita ni dah tahu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh buat apa pun. Tak boleh buat apa. Yang kita faham, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Kita tak ada kuasa. Setakat tu je kebanyakan yang faham. Bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, kita tidak mendengar. Itu kita dah trouble sikit dah. Kita ada problem sikit dah. Allah berkuasa, kita tidak berkuasa. Senang faham. Bila mana Allah mendengar, kita ni sebenarnya tak pernah mendengar. Bila Allah melihat, kita ni tak pernah melihat. Bila Allah Maha mendengar, Maha melihat, kita ni tak pernah melihat. Kita ni tak melihat. Tadi Allah berkuasa boleh terima. Allah Maha berkuasa, kita tak pernah ada kuasa. Itu boleh terima. Bila Allah mendengar, kita rasa kita mau mendengar juga. Jadi yang kita mendengar tadi semua dengan izin. Dengan izin. Kalau 24 jam kita mendengar tuan-tuan. Ni nak bagi ilmu je. 24 jam kita mendengar. Ada telinga ni kita mendengar dengan izin Allah. Maka yang kita boleh mendengar ni dengan izin. Maknanya asalnya kita ni pekak. Asalnya kita ni pekak tak dengar. Asalnya begitu. Ni dah dengar, Allah izin. Sat lagi dengar, Allah izin. Sat lagi dengar, besok dengar, lusa dengar, sekian-sekian bila dengar, itu Allah izin. Maknanya kita senantiasa tak dengar. Tak melihat. Dengan izin melihat, dengan izin. Inilah yang Nabi maksudkan tadi, bahawa rasa mengharap sangat dengan Allah. Walaupun Nabi ada mata yang terang, yang cantik, yang indah, tapi kalau Allah tak bagi melihat, Nabi pun tak nampak. Bukan mana ada mata celik begini orang nampak selalu. Tak. Ini namanya tauhid. Ni namanya tauhid yang kita kena faham. Jadi barang siapa yang tak lekang perasaannya, siapa yang tak lekang jiwanya dengan Allah, melihat senantiasa kebesaran Allah, keagungan Allah, maka itu yang Allah suka. Buat sesuatu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau tadi dalam sembahyang, kalau tak ada roh amal, maka sujud kita, berdiri kita tak ada apa-apa. Fasihnya lidah kita baca ayat tak ada apa-apa. Macam orang menyanyi, dia menyanyi kita tengok sedapnya, tapi tak tahu dalam hati dia penuh dengan riaknya, penuh dengan menunjuk-nunjuknya, penuh dengan belagaknya, penuh dengan rasa kagum pada dirinya, hebat rasa diri. Kita tak tahu. Kita melihat gaya dia, aksi dia, presentation dia, persembahan dia, wow, 10 wow, hebatnya. Rupanya dalam hati tu semuanya yang negatif, mazmumah belaka. Ini namanya nyanyi dia tu nyanyi bangkai. Tak ada pahala, rohnya tak ada, bahkan berdosa. Macam tu penilaian Islam. Kalau dah sampai berdosa, maknanya apa? Maknanya roh dalam setiap pekerjaan, tindakan, amal itu sebenarnya sangat penting. Jadi solat yang sudah tak ada roh ni di sini bertulis solat bangkai. Fawailul lil musallin. Semayang tapi neraka. Macam mana tu kalau orang tak semayang lagi dah? Semayang masuk neraka. Orang yang lalai, orang yang riak, semayang nama itunya kerana lain, rupanya penting niat ni tuan-tuan. Niat ni duduk dalam hati. Niat tu dengan perasaan. Niat perasaan kita dia ambil kira. Kan kita sentiasa berperasaan. Marah, dengki, kadang-kadang berajuk, bengang, tension, geram. Itu perasaan.
perasaan-perasaan apa yang ada dalam hati kita, semuanya diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, roh berjuang. Orang Islam ni, macam pernah saya katakan, bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji, kira peduli anak bini dia je. Kira dia sembahyang jemaah balik sudah. Dia kena berjuang. Berjuang apa? Menegakkan kalimatul ulia, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Maka ulama-ulama memberi definisi kepada menegakkan kalimah la ilaha illallah dengan berbagai rupa dan tafsiran. Tapi menurut guru mursyid saya, menegakkan kalimah la ilaha illallah itu ialah menegakkan hukum yang 5. Sama ada wajib, sunat, haram, harus, makruh. Kerana apa? Kerana setiap waktu, setiap ketika kita bila bekerja, bertindak, bila kita beramal, masa makan ke minum ke, masa kita beraktiviti, masa kita bersukan, berekonomi, bekerja, masa kita beribadah, beramal, tak boleh lari daripada 5 hukum. Sama ada rokok yang kita buat ni rokok haram ke, rokok sujud, rokok haram ke, makruh ke, harus ke. Macam mana yang kata rokok tu haram bila semayang rokok tu haram? Kalau sekali sepinggan tak fikir pula. Imam belum rokok, kita rokok dulu. Tak haram. Sengaja pula tu haram lah. Itu yang dimaksudkan salah satu daripada apa yang kita buat jatuh salah satu daripada 5 hukum. Itu maknanya menegakkan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita berjuang ke sana ke sini ni untuk memikirkan bagaimana nak mengenalkan Allah kepada manusia. Itu penting tu bahasa tadi. Nak mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, agar semua manusia ini dapat mereka ini mengenal Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Jadi kerja kita mempromosikan dia. Selalu kita promosikan barang, promosikan syariat. Macam mana promosikan syariat? Kita suruh sembahyang, suruh zakat, suruh buat haji, suruh itu, suruh ini. Semuanya benar. Tapi kalau tidak bertunjangkan kepada iman, tidak bertunjangkan kepada tauhid, tidak kenal Allah, awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama kenal Allah, maka dia bersyariat, dia pergi haji kerana hobi-hobi. Dia pergi haji kerana nak menunjuk. Dia pergi haji dah tak ada kerja lain. Bukan niat dia kerana membesarkan, mengagungkan Allah. Sebab itu niat tu kita kena pasang, kita kena letak, kita kena merancang. Niat apa ni? Niat apa ni? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu sahnya dengan niat. Contohnya lagi dalam perjuangan. Dalam perjuangan sama ada NGO ke, jamaah ke, parti ke, apa-apa sahaja yang kita sertai. Selain daripada tadi semayang di masjid di surau tadi, kita ikut serta dalam perjuangan. Dalam perjuangan tu makna apa? Makna kita berjamaah. Ada jamaah. Jamaah ni ada pemimpinnya yang akan pandu kita macam mana nak menegakkan cara hidup Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, hubungan dengan luar, hubungan dengan masyarakat, hubungan antara bangsa, hubungan Islam dengan orang yang bukan Islam. Islam ni lengkap. Dalam perjuangan ni hati tu kena jaga. Sebab kita berjuang ni bagi pihak Allah. Kita berjuang ni bagi pihak Allah. Bawa ajaran-ajaran Islam, ajaran Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita berjuang bagi pihak Allah. Seolah-olahnya kita wakil kepada Allah. Sebagai khalifah, sebagai hamba. Sebagai hamba dalam masa sebagai khalifah. Untuk memakmurkan bumi ni. Jadi kena bawa hati yang sejahtera. Jadi tak boleh terlibat dengan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara roh perjuangan yang besar tu ialah niat. Niat tu kerja hati. Niat tu kerja hati. Sebab apa kerja hati? Dia duduk dalam hati kita. Atau namanya peranan batin. Jadi perjuangannya untuk menegakkan kalimah Allah, iaitu hukum Allah yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh, dan yang harus atau mubah. Yang harus tadi kita boleh jadikan sebagai ibadah juga. Hukumnya harus saja. Hukumnya harus saja, tapi boleh jadi ibadah dengan niat lah. Dalam masa kita berjuang, dalam masa kita hidup, dalam masa kita beramal,
Dalam masa kita berusaha, kita kena senantiasa mengekalkan rasa takut. Tahu Allah tu Maha Pengasih, tahu Allah tu Maha Penyayang, tapi dalam masa yang sama kita kena rasa takut kepada Allah bila-bila masa Allah boleh bertindak.